Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklimah harap anak-anak yang dikasihi sihat semua. Okey, baiklah, pada pagi ini Maklimah akan menyambung kembali pembelajaran PDPR kita iaitu matematik. Okey, jadi hari ini Maklimah hanya bercadang membincangkan tentang soalan-soalan yang telah dibuat oleh anak-anak murid sekalian. Okey, jadi sekejap ya Maklimah nak share skrin. Okey. Baiklah. Okey. Jadi pada hari ini sepatutnya kelas diadakan pada pukul 9.40 pagi tadi. Oleh sebab ada kekangan sedikit, jadi Maklimah terpaksa buat offline lah. Okey. Baiklah, ini adalah latihan yang Maklimah bagi pada awak untuk disiapkan, iaitu pada minggu yang sudah lah. Okey. Pada minggu yang sudah, okey. Okey, pada minggu yang sudah Maklimah bagi latihan ini. Okey, kita tengok iaitu menyelesaikan masalah. Okay, jadi pada muka surat 83, reka cerita lengkapkan cerita. Dia dah bagi awak iaitu gambar, dah ada ayat matematik dia bagi. Cuma perlu masukkan sahaja nombor-nombor yang dibagi ni dalam cerita. Okey, ada tempat kosong buah meja. Jadi kita kira lah meja ada berapa? Ada 3. Jadi isilah 3. Okey, jadi 3 yang ini kita masukkan letak di sini. Okey, kotak yang pertama. Kemudian okey, lepas tu setiap meja ada 4 buah kerusi. Jadi kita tengok setiap meja ni maknanya satu meja ni ada berapa kerusi? Ada 4 kan? Okey, jadi dia darab 4 lah. Okey, semuanya ada buah kerusi. Sekarang ni kita nak tahu untuk ketiga-tiga meja ni berapa buah kerusi. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 ataupun 3 meja darabkan dengan 4 kerusi kita akan dapat 12. Okey, jadi sini 12. Kalau betul awak tandakan, kalau salah awak pangkahkan. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2, ada piring. Okey, piring ni pinggan. Jadi berapa piring yang awak nampak? Betul, 5. Jadi masukkan 5. Okey, 5 ni mana? Sebenarnya dah bagi dah dekat sini. 5 pinggan ataupun piring. Setiap piring maknanya satu piring. Kita cuba ambil satu. Ada berapa roti jala? 2, 4, 6. Ada 6 roti jala. Jadi darab 6. Maknanya 6 ni maknanya satu piring ada 6. Jadi kita letaklah 6. Jumlah roti jala maksudnya sekarang soalan nak jumlah. Jumlah maknanya bilangan semua dalam setiap pinggan ni. Ke-5 pinggan ni berapa jumlah semua? Kita kira lah. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ataupun kalau dalam operasi darab 5 darab 6 dia dapat 30. Okey, jadi kalau betul awak tandakan ya. Okey, baiklah. Untuk yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Okey. Untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, Maklimah padam sekejap ya. Okey, untuk soalan yang ketiga. Ada gambar arnab, ada carrot. Ada tempat kosong biji lobak. Okey, awak tengok pada awalnya dekat sini ada berapa? 10. Jadi 10 yang ini masukkan dekat kotak yang mula-mula. Okey, kemudian semua lobak diberi sama banyak kepada 5 ekor arnab. Arnab ada 5 kan? Jadi dekat sini 5 lah. Setiap arnab maknanya seekor arnab, kita ambil satu je. Dapat berapa? Lobak 2 kan? Dia ada 2 kan? Dia dah pecah-pecahkan dapat 2. 2 biji lobak. Okey, mudah je kan? Jadi kita tengok soalan yang seterusnya iaitu soalan yang keempat. Okey, untuk soalan yang keempat, ni gambar susum.
disusun. Sebanyak tempat kosong botol susu. Kira ada berapa ni? Okey, ni ada 40. Jadi 40 kita letaklah. 40 botol susu disusun. Satu baris, maknanya satu baris ni, okey, sebaris ni ada berapa? Kalau awak kira dekat situ ada 10 kan. Bahagi, maknanya dipecahkan ikut kumpulan. Satu kumpulan tu ada 10 botol. Okey, jadi berapa kumpulan? Dia nak tahu ada berapa kumpulan. Ataupun berapa baris? Ada 4 baris. Okey, mudah tak? Mudah. Rugi sangat kalau yang ini awak salah. Okey, maknanya pergi kepada seterusnya iaitu reka cerita. Okey. Soalan dia dah bagi awak dah. Jadi yang ini ini maklumat akan semaklah yang mana awak hantar. Okay, contoh 6 darab 4, 24. Dia dah bagi perkataan. Kalau dia bagi perkataan, kita kena guna apa yang dia bagi. Contoh, 6 buah lori mainan. Awak tulislah dekat sini. 6 buah lori mainan. Setiap lori mainan mempunyai 4 roda. 4 roda. Jumlah semua roda adalah 24. Okey, yang lain tu awak buat sendirilah. Okey, contoh yang kedua ni dia tak ada perkataan. Jadi awak bebas. Contoh, saya ada 7 buah beg. Setiap beg ada 6 batang pensel. Jumlah semua pensel saya 42. Okey, itu contohlah. Okey, yang ini nanti maklumat semaklah apa yang awak dah buat. Okey, maklumat teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan surat 85. Okey, 85 ni dia suruh lengkapkan. Lengkapkan maklumat, selesaikan. Ada 9 buah van. Setiap van, maknanya satu van bawa 8 orang penumpang. Berapakah jumlah, dia nak jumlah semua penumpang. Okey, jadi isikan balik saja. Ada berapa van? Ni tersalah ni, bukan 72. Ada 9 buah. Okey, jadi kita tulis 9. Okey, jap, maklumat padam. Guna warna lain sikit. Jadi dekat sini 9, kita tulislah 9. Okey, sebuah van dia bawa berapa? 8 orang. Jadi 8 isikan dekat sini. Kalau betul awak tandakan. Dia ayat matematik dia, ambil balik 9 darab 8, maknanya 9 buah van. Satu van bawa 8 orang. Jadi berapa jumlah? 72. Kalau betul tandakan. Jumlah penumpang ialah 72 orang. Kalau betul tandakan. Okey, untuk yang sebelah sini awak kena kira dalam bentuk lazim. Okey, contoh 9 darab 8 garis, jadi dapat 72. Okey. Okey, baiklah. Itu soalan nombor 1. Soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, berdasarkan dialog yang dia bagikan, saya baca 5 buah buku nama orang ni, Pohlin. Saya baca 5 kali bilangan buku yang kamu baca, Pohlin. Berapakah buku yang dibaca oleh Husna? Okey, Pohlin, kita tengok dia kata dia baca 5 kan. Okey, jadi isikan 5. Husna 5 kali, bukan 5 buah. 5 kali ni maknanya darab 5 maksud dia. Kalau Pohlin baca 5 buah. Kalau Husna 5 kali. Okey, jadi Husna baca 5 kali. 5 kali, bukan 5 buah. Jadi 5 darab dengan 5 sama dengan 25. Jadi bilangan 5 kali. Okey, ini ayat matematik untuk Husna lah. 5 darab 5 dapat 25. Jadi jumlah buku yang dibaca oleh Husna 25. Siapa lagi banyak baca? Husna. Okey. Maknanya pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Ada 7 ekor pepatung. Seekor ada 4 sayap.
Jadi berapa jumlah sayap? Kita nak kira sayap untuk 7 ekor patung. Okay, jadi isikan ayat matematik 7 ekor jadi kat sini. Darab 4. Maknanya seekor ada 4 sayap. Jadi jumlah untuk 7 ekor pepatung kita akan dapat 28 sayap. Jumlah sayap ialah 28. Sama juga dekat sini. Kita kena tulislah. Okey. 7. Ini kena buat dalam bentuk lazim. Darab 4. Sama dengan, minta maaf lah tak cantik sikit tulisan maknanya. 28. Sebab guna mouse sahaja. Okey. Okey, jadi 7 darab 4 sama dengan 28. Okey, kalau yang ini tadi pun kena juga tulis dalam bentuk lazim dekat sini. Okey, maknanya pergi kepada slide yang terakhir iaitu soalan muka surat 86. Okey, untuk muka surat 86, kita bercakap tentang roti. Ada 9 roti yang sama dikongsi antara Adi, Lily dan Logan. Ada berapa orang? 3 orang kan? Berapakah roti setiap orang dapat? Maknanya ada 3 orang, setiap seorang dapat berapa roti? Okey. Roti dikongsi. Berapa bilangan roti? 9. Jadi kita isi sahaja dekat sini. Okey. Dikongsi oleh 3 orang ni kan? Okey, jadi 3 orang. Okey, jadi roti ni nak dibahagi-bahagi. Jadi operasi bahagilah terlibat. 9 bahagi 3, kita akan dapat 3. Ya, contoh awak boleh buat dalam bentuk lazim. 9 bahagi 3 dapat 3. Tanda tolak 9. Macam mana bawah ni dapat tolak 9? 3 kemudian darabkan dengan 3 balik kita dapat 9. Kita perlu tolakkan supaya di bawah ni dia berakhir dengan sifar. Ataupun kalau awak tak pandai nak buat dalam bentuk lazim atap rumah, awak boleh lukis. Contoh okey, 9 kan. Katakanlah ini 9 buah roti. 9 buah roti. Kita nak bahagi 3 untuk 3 orang kan. Mesti sama. Okey. Setiap orang tu mesti dapat bilangan sama. Jadi, berapa dalam satu? Maknanya bulatan ni mewakili orang lah. Jadi, orang yang pertama akan dapat 3. Orang yang kedua dapat 3. Orang yang ketiga pun dapat 3. Okey, baiklah. Itu soalan yang keempat. Maknanya pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-5. Okey, dia cakap apa? Puan Aini memasukkan 12 biji mangga. Okey, 12 biji mangga. Dia masukkan dekat mana? Sama banyak Dia kata sama banyak. Bilangan sama. Dalam 3 buah bakul. Berapa mangga dalam setiap bakul? Okey, biji mangga ada berapa? 12. Jadi masukkan saja 12. Bakul ada berapa? 3. Okay, jadi kita nak bahagikan buah. Bila bahagi, operasi bahagilah terlibat. Okay, jadi sama juga. Bahagi 12. Okay, buat atap rumah 12 di dalam 3 ni maknanya 3 bakul. Okay, 12 bahagi 3 kita dapat 4. Okay, jadi 4 darab 3 dapat 12. Okay, kita tolakkan. Sama dengan sifar. Sifar. Tak maaf tulisan tak berapa nak cantik sebab guna mouse sahaja. Okey. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, maknanya padam dulu 99 bulu tangkis diisi sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Kita gariskan dulu. Bulu tangkis ni bola untuk permainan badminton lah. Nak isi dalam berapa kotak? 10. Berapakah bulu tangkis? Maknanya kita nak kira bulu tangkis dalam satu kotak ada berapa. Kira baki bulu tangkis. Dan kita kena tahu berapa yang tak ada. Yang baki bulu tangkis yang tak ada kumpulan.
ataupun yang tak ada kotak. Okay, jadi ayat dia 9 kita nak masukkan dalam kotak kan, nak bahagi. Jadi operasi bahagilah terlibat. Ayat matematik dia 99 bahagi dengan 10 sama dengan 9 bagi 9. Okay, setiap kotak ada 10 bulu tangkis. Okey, jadi 10 bulu tangkis. Jadi kat baki ada berapa baki? Okey, baki ada 9. Okey, macam mana kita nak tahu? Okay. Oleh sebab 99 ni dia nombor yang agak besar. Jadi memang kena buat dalam bentuk lazim. Kalau tadi soalan yang lain tu 12, semua nombor kecil-kecil kita boleh lukis gambar, kira. Tapi kalau melibatkan nombor yang besar, nak lukis tu macam agak payahlah. Okay, jadi kita cuba. Okay, ambil satu-satu nombor dulu ya. 9 boleh tak bahagi dengan 10? Tak boleh kan, sebab 9 kecil, 10 besar. Jadi kita gabungkan jadi 99. 99, tengok dalam sifir 10 dekat buku awak. Okay, 99 bahagi 10 kita dapat 9. Okay, 9 darab 10 dapat 90. Jadi tolakkan. Okay, tolak 90. 9 tolak sifar 9. Masih ada 9. 9 tolak 9 sifar. Okay, sifar ni nak tulis boleh tak boleh? Okay, jadi 9 bahagi 10 boleh tak? Tak boleh. Jadi yang bawah ni kita panggil sebagai baki. Okey, jadi baki dia ada berapa yang tak ada, yang tak masuk dalam kotak? Ada 9. Maknanya satu kotak ada 9 bulu tangkis dan ada satu kotak ada 10 bulu tangkis kan. Okey, jadi kotak ni adalah bilangan kotak. Setiap kotak ada 10 bulu tangkis. Jadi maknanya 9 10 buah kotak ada 9 bulu tangkis. 9 ni dia tak dapat nak masuk dalam, tak cukup 10. Jadi tak boleh nak masuk dalam kotak. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Kalau tak faham, ada masalah, awak boleh WhatsApp Mu'alimah lah. Yang tak siapkan, awak boleh siapkan. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Mu'alimah rasa cukup sekadar itu. Untuk minggu ni tak ada latihan barulah. Nanti kita akan masuk topik lain. Itu sahaja. Yang tak siap lagi awak boleh siapkan dan hantar. Yang salah awak betulkan guna pensel warna. Jangan pergi betulkan guna pensel. Tak apa, kita salah. Tak apa, kita belajar. Tapi jangan tak buat latihan lah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.